Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi pengalaman yang luar biasa dihantarkan kepada Abang melalui panggilan telefon, iaitu pengalaman seorang lelaki yang bernama Adel. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita semua. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ceritanya bermula pada tahun 2012. Adel bersekolah dekat satu sekolah di daerah Serian. Tapi abang tak boleh nak bagi tahu nama sekolah secara tepat, cuma ciri-cirinya ia adalah sekolah berasrama penuh. Yang menjadi keunikan di sekolah ini adalah dia ada satu ciri yang sangat khas, tidak ada di sekolah-sekolah lain, iaitu di sekolah ini telah dibina sebuah patung. Bukan dibina lah, lebih kepada diukir sebuah patung, yang mana patung ni berbentuk seorang lelaki yang sedang membaca. Jadi abang tak boleh nak bagi tahu nama sekolah, abang bagi tahu nama ciri-cirinya. Dan cerita kali ini adalah berkaitan dengan patung yang abang maksudkan. Pada hari kejadian sebenarnya, mereka semua sedang study untuk menghadapi peperiksaan SPM subjek matematik. Jadi dengan kata lain, bila berkaitan dengan pengiraan matematik, persediaan perlu dilakukan sebanyak 2 kali ganda lebih teruk daripada subjek lain. Sebabnya selalunya subjek matematik yang keluar soalan tu semuanya keluar daripada otak dia punya susahnya. Jadi nak buat macam mana? Adel dan kawan-kawannya minta pertolongan daripada cikgu-cikgu yang mengajar dekat sekolah tu untuk dibuat kelas tambahan. Jadi pada waktu tu, Adel dengan kawan-kawan dia berkumpul dekat satu kawasan. Kalau dekat sekolah tu dipanggil sebagai Dewan Perhimpunan. Tapi boleh dikatakan Dewan Perhimpunan tu adalah kawasan yang sama, tempat mereka semua berkumpul untuk makan. Dengan kata lain, Dewan Makan pun sama juga dekat dewan yang sama dengan Dewan Perhimpunan. Dekat situlah Adel dan kawan-kawan lelaki ni yang lain mengulangkan pelajaran pada malam tu subjek matematik, dibantu dengan guru mereka yang sama-sama mengajar mengkaji pada waktu tu. Jadi sepanjang mereka semua berada dekat dalam dewan tu, tak ada satu pun kejadian pelik yang berlaku. Ianya bermula bila pukul 10.30 malam. Pada waktu tu Adel dah rasa cukuplah nak study pada hari tu. Dia dah cukup bersedia untuk menjawab peperiksaan SPM subjek matematik. Jadi dia pun minta izin untuk keluar daripada kelas dan menuju ke asramanya. Bila Adel bertindak macam tu, kawan-kawan dia yang lain yang ada di dewan pada masa yang sama juga minta izin dengan cikgu untuk bersurai, tutup kelas lah dengan kata lain. Jadi lega juga Adel rasa bila kawan-kawan dia sama-sama nak masuk tidur. Jadi tak adalah nampak dia ketinggalan sangat, dia kata. Jadi dia pun menujulah dekat asrama. Sampai dekat asrama, benda pertama yang dia buat, dia cari handset. Sebenarnya tak boleh bawa handset dekat dalam asrama penuh. Tapi Adel kata demi kasih sayang, pada waktu tu dia dah ada makwa. Bila demi kasih sayang dia sanggup bawa masuk handset, tujuannya adalah dia nak berhubung-hubung dengan makwa dia pada waktu tu. Jadi makwa dia pun bawa handset jugalah dengan kata lain. Bila sampai dekat asrama, benda pertama yang dia buat, dia WhatsApp pada makwa dia. Awak dekat mana? Tengah buat apa? Belajar ke? Ataupun kesunyian? Boleh saya teman? Macam itulah ayat-ayat anak-anak muda tengah berchatting-chatting bercinta kan. Jadi makwa dia beritahu, taklah, saya masih lagi ada dekat dalam kelas. Kami sedang buat ulang kaji pelajaran. Tapi dengan semua pelajar-pelajar perempuan. Jadi bila dengar kata macam tu, Adel rasa berdebar. Sebabnya jarang-jarang mereka makwa dia ni ada di luar kawasan asrama
pada jam-jam 10.30 pada waktu tu. Jadi bila dengar apa yang makwa dia beritahu, semangat pula Adil nak pergi ke tempat makwa dia, nak tengok makwa dia buat macam mana, nak tengok makwa dia study, kurang-kurang dapatlah berjumpa bertentang mata 2-3 minit sebelum dia masuk tidur. Jadi bila dengar macam tu, dia pun semangat. Dia tak beritahu pada makwa dia yang dia nak datang ke tempat makwa dia, tapi niatnya dalam hati macam tu. Dia pun siap-siapkanlah, pakai baju siap-siap. Jadi kawan dia adalah yang tegur, kau nak pergi mana ni tengah malam? Kau nak pergi menyelinap masuk asrama perempuan ke? Tak ada, dia kata aku nak mengambil air. Jadi bila dah cakap macam tu, Adil pun teringatlah satu botol air yang kosong. Jadi tak adalah nampak teruk sangat dia berjalan-jalan keluar daripada asrama tanpa sebab. Dengan membawa botol air, dia akan jadikan alasan nak pergi ambil air dekat kawasan tong air sebagai alasan untuk dia keluar daripada asrama pada waktu malam. Jadi dia pun bawa botol air itu, dia pun keluar daripada asrama dengan hati yang bersemangat. Dia menuju ke tempat makwa dia study. Makwa dia ada beritahu dia study dekat kelas sekian-sekian. Cumanya nak ke tempat makwa dia belajar tu ada beberapa halangan yang menjadikan dia rasa macam kecut perut jugalah. Yang pertama adalah banyaknya kawasan-kawasan kelas kosong perlu Adil lalui sebelum sampai dekat kelas makwa dia. Dan itu yang pertama. Yang paling kedua, yang paling seram sekali adalah dia akan melalui di mana letaknya patung lelaki yang tengah membaca. Sebab banyak sangat didengar cerita tentang patung tu, tapi tak pernah pula dia mengalaminya sendiri. Jadi dengan bersemangatnya untuk pergi ke tempat makwa dia, Adil pun berjalanlah daripada asrama menuju ke kelas yang dimaksudkan. Jalan punya jalan, tiba-tiba setengah daripada jalan tu, dia dengar suara budak-budak perempuan menjerit-jerit. Mulanya dia ingatkan budak perempuan nak minta tolong ke apa benda ke. Jadi dia pun jengah-jengah lah dekat kawasan mana datangnya bunyi orang perempuan menjerit-jerit tu. Tapi dia tak nampak apa-apa. Jadi dia ambil keputusan untuk teruskan perjalanan. Sewaktu dia meneruskan perjalanan tu, dia melalui kelas pertama yang kosong dan tak ada orang. Pada waktu tu dia dah rasa gundah, rasa tak kena, tak sedap hati. Sebabnya keadaan kelas yang kosong tu betul-betul gelap. Dengan kata lain, dia perlu melalui bukan satu, tapi lebih daripada 4 kelas yang kosong dan gelap. Di kiri dan kanan jalan, waktu tu dekat koridor, memang tak ada lampu yang menyala. Kenapa? Sebabnya asrama perempuan bukan terletak dekat situ. Asrama perempuan adalah terletak bertentangan dengan asrama lelaki. Berlainan arah. Dengan kata lain, kalau makwa dia dah habis tadi, makwa dia akan balik ke asrama, makwa dia tak akan terselisih dengan dia. Itu menyebabkan dia rasa bertambah seram. Jadi bila dengar suara budak perempuan menjerit-jerit tadi, dia fahamlah masih lagi ada budak-budak yang stay up, yang masih lagi bertahan untuk belajar. Jadi dia teruskan perjalanan dia. Kelas pertama dia lalui, keadaan dia cukup gelap. Sampai ke kelas kedua dia lalu, dia punya bulu tengkuk dah mula meremang. Dia rasa macam ada yang tak kena ni, tak sedap hati. Sampai kelas yang ketiga dia lalu, dia dah rasa bukan bulu tengkuk beremang, bulu tangan pun beremang. Ini dia kata dia punya meremang bukan meremang yang biasa, tapi meremang yang lain macam. Dia tak pernah rasa perasaan seperti itu sepanjang dia bersekolah dekat situ, daripada tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5. Jadi dia rasa macam tak sedap hati sangat. Dia teruskan perjalanan demi kasih sayang nak berjumpa dengan makwa tadi. Sampailah dia lalu dekat kelas yang terakhir. Kelas yang terakhir tu adalah kelas sebelum dia perlu melalui lokasi patung membaca. Bila dia lalu dekat kawasan kelas yang terakhir, pada waktu tu dia kata bukan bulu tengkuknya yang mengemang, tapi seluruh badan dia dah mula rasa menggigil. Belum lagi berpeluh, tapi menggigil dengan meremang. Dia teruskan perjalanan demi untuk menjumpa makwa dia ni, sampailah dia hampir nak melintasi patung lelaki membaca. Tapi belum sempat dia melintas betul-betul dekat sebelah patung lelaki membaca tu, dia rasa dia tak boleh nak handle lagi. Dia tak boleh nak kuat-kuatkan semangat lagi. Dia ambil keputusan untuk berpatah balik ke asrama.
Mujur dia tak beritahu dekat makwa dia yang dia nak datang. Kalau dia beritahu dekat makwa dia yang dia nak datang pada malam tu, dia perlu teruskan perjalanan sebab dah berjanji. Tapi belum lagi, dia kata dia belum janji lagi. Jadi bila sampai dah dekat-dekat dengan patung yang membaca tu, dia cepat-cepat patah balik ke belakang dan dia masuk ke asrama. Bila sampai dekat asrama, kawan-kawan dia semua pelik tengok dia. Kenapa muka pucat? Dia kata tak ada apa-apa. Air, dia kata, ambil air pun muka pucat. Jangan-jangan kau merayau dekat kawasan-kawasan gelap ataupun kau merayau dekat kawasan patung membaca. Waktu tu Adel berasa nak bagi tahu apa yang dia lalui, tapi sewaktu tu dia tak nampak apa-apa. Dia cuma rasa bulu romanya meremang, bulu tengkuknya meremang. Kalau dia beritahu benda tu pada kawan dia, mungkin kawan dia gelakkan aja. Jadi dia ambil keputusan tak naklah beritahu, dia senyap je lah. Dia kata, jadi dia pun sambunglah tidur, dia siap-siap tidur lah. Bila besok pagi ni dia beritahu, dia berjumpa dengan makwa dia dan diceritakan dengan makwa dia sebenarnya malam tadi dia nak datang jumpa makwa dia dekat kelas, nak tengok makwa dia buat apa, kalau ada perlu dibantu dia akan bantu. Tapi makwa dia beritahu yang sebenarnya dia dah balik sewaktu Adel berjalan menuju ke kelas yang dimaksudkan. Jadi Adel tak faham. Kata masih lagi ada dekat kelas, tapi kenapa balik? Dia kata, waktu kami semua tengah belajar, kata budak perempuan ni. Waktu kami semua tengah belajar, tengah sedap-sedap belajar, tiba-tiba salah seorang daripada kawan kami bagi tahu dia ada nampak kelibat lelaki. Jadi mula-mula mereka anggap benda tu sebagai halusinasi. Berangan jalan kau ni, dia kata, setakat nampak bayangan lelaki melintas. Mungkin ada budak lelaki lain, budak daripada asrama lelaki yang datang melintas kelas tu. Tapi yang si kawan ni tadi beritahu, yang melintas tu bukan budak lelaki. Yang aku nampak adalah lelaki yang membaca. Bila dengar macam tu, semua budak perempuan yang ada dekat situ berpandangan satu sama lain. Apa yang mereka perlu buat? Adakah mereka perlu tinggalkan kelas tu dan balik ke asrama ataupun teruskan belajar? Tapi mereka ambil keputusan untuk teruskan belajar sebab besok adalah kertas matematik SPM. Bukan boleh bawa main-main, itu lebih menakutkan daripada lelaki membaca buku patung tu. Jadi tengah diorang belajar tu, tiba-tiba mereka semua nampak bayangan lelaki yang dimaksudkan oleh budak perempuan tu. Seram pula abang rasa. Jadi mereka pun bila nampak bayangan budak lelaki tu, masing-masing ketakutan, masing-masing tutup buku dan pergi meninggalkan kelas tu dalam keadaan tergopoh-gopoh untuk mengelakkan daripada mereka terserempak dengan lelaki yang sedang membaca. Sewaktu mereka semua berlari daripada kelas tu, mereka betul-betul nampak di dalam satu kelas yang gelap ada lelaki, patung lelaki yang sedang membaca, duduk dalam kelas tu dan membuat aksi membaca seperti yang ada, yang sama di kawasan patung yang diletakkan di satu bahagian sekolah. Bila dah jadi macam tu, mereka semua lari ke asrama. Jadi bila dengar cerita tu, Adel rasa macam mujur dia tak teruskan perjalanan. Kalau dia teruskan perjalanan, dia pasti akan terserempak dengan patung yang dimaksudkan. Sebenarnya ramai juga yang pelik, ramai juga yang tahu tentang kisah pelik ini, tentang patung yang berjalan ni. Mengikut daripada sejarah-sejarah tentang patung ni, mengikut kata Adel, patung ni adalah diukir oleh orang-orang Iban, ditujukan untuk menjaga sekolah. Sebab mengikut kepercayaan orang Iban, bila mereka mengukir patung dan patung tu diletakkan di satu tempat, patung tu memang ditugaskan untuk menjaga kawasan itu. Dulu dekat sekolah tu ada 2 patung, tapi satu patung dah hilang. Patung yang tinggal tu adalah patung lelaki. Dan selalunya patung lelaki itu akan muncul dekat kawasan-kawasan asrama perempuan. Sebab mengikut kepercayaan orang-orang sekolah tu dan juga orang-orang Iban, patung tu adalah patung lelaki dan patung tu akan melalui satu proses yang dinamakan nganyap. Kalau abang salah nanti orang Iban betulkan, kawan-kawan Iban betulkan, ahli keluarga JSPL. Dikatakan patung tu selalu merayap dekat asrama perempuan sebab nak buat satu aktiviti lebih kurang yang dinamakan nganyap, iaitu mencari jodoh.
Dengan kata lain, disebabkan dulu dia ada pasangan, tapi selepas tu pasangan dia hilang, dia rasa macam kesunyian, dia pergi ke asrama perempuan untuk buat aktiviti nganyap. Dengan kata lain, mengurat-ngurat berjodoh, nak jadi jodoh. Jadi sejak daripada tu, kisah patung tu memang sangat famous dan semua orang sangat berhati-hati dengan patung tu. Selepas habis peperiksaan SPM, jadi pada waktu tu memang semua orang dah balik ke asrama balik ke rumah masing-masing, seronoklah. Dan Adel pada waktu tu bertugas sebagai seorang pengawas kalau tak silap abang, pengawas asrama. Dengan kata lain, tugas pengawas asrama, mereka perlu memastikan asrama-asrama tu semua dalam keadaan yang baik sebelum mereka meninggalkan sekolah. Jadi nak jadi ceritanya, selalunya bila dah habis sekolah, pengawas-pengawas asrama tak akan balik awal. Mereka akan balik agak lewat sikit berbanding pelajar-pelajar lain. Jadi pada waktu tu, tahun 2012, ada beberapa orang pengawas asrama yang balik lewat, termasuk dengan Adil dan kawan-kawan dia. Mereka semua tinggal dekat bilik-bilik pengawas yang ada di setiap blok asrama. Satu bilik menempatkan 2 orang pengawas. Jadi dalam satu blok tu lebih kurang ada 2 bilik. Dengan kata lain, ada 4 orang yang tinggal. Jadi Adil dan kawan-kawan dia, yang mana pengawas-pengawas asrama tu pada waktu tu bila pelajar-pelajar dah balik, dia pun tinggal dekat situ. Tapi kisah kali ini bukan dialami oleh Adil, dialami oleh kawan Adil, salah seorang pengawas asrama. Selepas semua pelajar balik, keadaan sekolah dah semakin sunyi, mereka semua bertindak untuk mengemas-ngemas kawasan asrama dan pastikan tak ada barang-barang pelajar yang tertinggal. Jadi pada satu malam tu, selepas mereka semua siap-siap berkemas, mereka semua masuk tidur. Tapi pada waktu tu, Adil kata bukan dia je yang rasa, semua kawan-kawan asrama dia rasa benda yang sama, pengawas-pengawas. Malam tu adalah malam yang paling sunyi dan paling menakutkan. Sepanjang Adil tinggal dekat sekolah tu selama 5 tahun, dia tak pernah rasa perasaan macam tu. Jadi, dia pun masuk tidur awal. Bila besok paginya adalah waktu pagi yang mereka semua akan pulang ke rumah masing-masing, berlaku satu cerita, satu peristiwa yang disampaikan oleh kawan-kawan dia. Waktu mereka semua tengah bersarapan, salah seorang daripada kawan dia bercerita, rupanya malam tadi berlaku benda yang paling pelik dan menakutkan. Jadi Adil pun dengarlah cerita dia, macam mana cerita yang dimaksudkan. Kawan dia beritahu pada malam tadi, dia kata dia tengah tidur dan dia ni memang suka tidur menghadap dinding, sebabnya dia rasa macam tak selesa kalau dia tidur terlentang ataupun menghadap ke katil yang sebelah lagi. Katil dia sebenarnya katil double decker, 2 tingkat. Jadi yang budak lelaki yang mengalami kejadian aneh ni, dia berada di tingkat yang kedua dan katil tu dirapatkan ke dinding. Dan pada waktu tu dia kata dia tengah tidur, lebih kurang pukul 11 malam lah. Dia masuk tidur lebih kurang awal jugalah. Tiba-tiba dia terjaga, dia tengok jam menunjukkan pukul 1 pagi. Dia rasa macam tak sedap hati. Dia rasa pada waktu tu macam belakang dia ada orang. Waktu tu dia tidur menghadap dinding ni, dia rasa belakang dia macam ada orang. Dan dia pun untuk pastikan siapa yang ada dekat belakang dia ni, sebab dia rasa macam ada aura yang pelik, dia pun palingkan muka dia. Bila dia palingkan muka dia, dia nampak lebih kurang 2 depa daripada katil dia ada seorang perempuan yang sedang berdiri. Dan dia pun tak nak fikir panjang, dia palingkan semula muka dia menghadap ke dinding. Kali ini betul-betul dia hadap dinding dengan rapat sampai hidung dia ni boleh bertemu dengan dinding tu. Dia cuba untuk tidur tapi tak dapat. Tiba-tiba badan dia digerakkan oleh seseorang. Bila dia paling, dia tengok kawan dia dan kawan dia beritahu, aku tak sedap hati malam ni, jom kita tidur dekat bilik lain, aku rasa bilik ni macam ada benda yang tak kena. Jadi bila dengar macam tu, ada kawan pula ajak tidur tempat lain, dia pun tak ambil masa yang lama, terus siap-siapkan, kemas-kemaskan diri, pergi ke bilik orang lain, tidur dekat bilik orang lain. Jadi dia kata pada malam tu rupanya si kawan yang kejutkan tadi pun dia nampak benda yang sama.
Yang si kawan yang menghadap dinding tu memang dah nampak. Jadi bila dua-dua nampak, mereka tidur dekat asrama lain, dekat bilik pengawas lain, dengan kata lain untuk sebagai langkah berjaga-jaga. Adakah cerita ini berkaitan dengan patung yang dimaksudkan? Mereka semua tak dapat nak pastikan. Tapi ingat tak, patung tu dulu ada pasangan je. Jadi mungkin pasangan tu menjelma dalam bentuk perempuan yang dilihat, yang muncul sewaktu pada malam tu. Sebelum abang lupa, abang nak bagi tahu patung tu ada gelaran dan digelar dengan nama Pentik. Kalau tak silap abang, Pentik atau Pentik. Dengan kata lain, maksudnya adalah penjaga. Jadi siapa-siapa di antara semua yang tahu tentang sekolah tu boleh komen-komen kat bawah, ataupun ada cerita-cerita tambahan tentang patung tu. Kisah yang seterusnya masih lagi pengalaman Adel. Tapi kali ini, tahun 2015, Adel dah belajar dekat satu universiti. Dekat kawasan Borneo lah. Tapi abang tak boleh beritahu universiti yang mana. Tapi dia kata kali ini dia nak ceritakan pengalaman dia sewaktu menjadi ahli palapes. Pada tahun 2015, Adel baru masuk dekat dekat universiti tu. Dan dia memang sangat berminat untuk masuk aktiviti palapes, persatuan palapes. Palapes ni dia macam tentera simpanan lah. Macam lebih kurang, kalau tak silap abang, dia macam lebih kurang direkrut untuk menjadi pegawai-pegawai satu hari nanti. Ni kalau abang salah nanti betulkan. Jadi sebagai seorang palapes, kata Adel, dia banyak mengikuti perkemahan dan dia banyak aktiviti masuk hutan. Cerita pertama yang dia nak sampaikan ni, pada waktu tu mereka semua ada aktiviti masuk hutan dekat satu kawasan hutan di Kota Belud. Hutan ni memang sangat terkenal, tempat askar-askar untuk menjalani latihan perhutanan. Dengan kata lain, budak-budak palapes pun akan ambil peluang buat perkemahan dekat situ. Tujuannya adalah untuk memperkuatkan, mempertajamkan ilmu-ilmu ketenteraan. Bila sampai dekat situ, masuk dekat dalam hutan tu, waktu tu masih lagi tahun pertama. Jadi bila masuk dekat dalam tempat perkemahan tu, ramai pula 93 orang. Jadi daripada 93 orang tu dipecahkan kepada 3 kumpulan, kata Adel. Iaitu kumpulan tu dipanggil sebagai pelatun. Jadi Adel ada dalam pelatun yang kedua. Sebelum aktiviti lanjut dilakukan, mereka perlu mendirikan kubu di tempat kawasan masing-masing. Tujuannya adalah sebagai tempat pertahanan. Jadi sedang Adel ni siap-siapkan diri untuk buat kubu. Bukan dia je, dia dengan kawan-kawan dia yang lain ramai-ramai. Pada waktu tu pula lebih kurang petang nak masuk ke maghrib. Sedang-sedang dia buat kubu tu, tiba-tiba ketua dia datang. Ketua dia beritahu, Adel, malam ni awak kena berjaga malam. Buat rondaan pada malam ni. Bermula daripada kawasan ini hingga ke kawasan ini. Maksudnya tempat dia perlu meronda tu agak jauh juga. Adel kata dia tak ada masalah sebab dia kata dia bukan orang yang terlalu takut sangat. Tapi dia kata kalau dalam keadaan dalam hutan ni perlu dipikirkan 2 kali kalau dia terserempak dengan benda-benda yang lain macam. Jadi dia pun lepas habis buat kubu lebih kurang pukul 11.30 malam, dia pun pergi dekat pos pengawal. Tujuannya adalah untuk dia mengambil senjata dan buat rondaan. Kalau ikut daripada peraturannya perlu ada 2 orang yang buat rondaan pada waktu tu. Tapi disebabkan kubu yang tugaskan oleh macam ni, kubu tempat Adel ditugaskan belum lagi siap. Jadi dengan kata lain, kawan dia perlu sambung kerja Adel dan tugas untuk meronda perlu digalas oleh Adel sorang-sorang. Dia kata tak ada masalah sebabnya sepanjang tempat dia akan lalui untuk rondaan tu, dia akan melalui banyak kubu. Dan setiap kubu tu akan ada orang yang jaga. Dan itu semua kawan-kawan dia. Dia tak ada masalah pun, dia kata. Jadi dia pun pada pukul 11.30 nak naik pukul 12, dia ambil senjata, dia pun teruslah rondaan. Dia meronda berjalan sampai dekat satu kubu, tegur. Tu kawan dekat kubu tu pun tegur juga. Lepas tu sampai ke kubu kedua, angkat tangan, oi, je tu. Jadi menegurlah satu sama lain untuk mengelakkan daripada sunyi dan juga untuk pastikan ada orang dekat kubu tu. Bila sampai dekat satu kubu tu, dia kata kubu yang dia dekat-dekat dengan last sekali sebelum dia tamat untuk meronda, dia nampak daripada jauh kawan dia yang jaga dekat kubu tu baring.
Waktu tu dia kata gelap, bulan tak terang, dia kata. Jadi walaupun bulan tak terang, dia boleh nampak kawan dia tengah baring tu. Jadi Adil pun berjalan dekat kawan dia, sampai dekat kawan dia ni, dia tengok, dia berdiri sebelah kawan dia. Woi, kata, engkau orang semua berjaga dekat kubung, kau boleh tidur lah kan? Kau boleh baring kat sini kan? Bangun, bangun, bangun. Dia sepak kawan dia tu. Jadi kawan dia waktu tu diam je, tak menyaut. Jadi bila dah kawan tak menyaut, Adil ni panas hatilah. Bangun weh, dia kata. Orang lain cuma berjaga, engkau pula berehat. Engkau punya kubur pun tak siap lagi. Bangun, 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 bangun. Dia kerahkan orang tu. Tapi kawan dia yang tengah baring tu masih lagi senyap aja. Tiba-tiba Tuhan nak bagi tahu, kan Allah Ta'ala nak tunjuk, bulan yang tadinya gelap menjadi terang secara tiba-tiba dan menerangi kawasan tempat Adil berdiri, di kawasan kubur tu. Sewaktu bulan menerangi, barulah Adil perasan